warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita lihat sikit mengenai dengan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, dan di sana ada satu peristiwa yang besar, iaitu pensyariatan solat. Sebelum daripada itu, Al-Isra' wal Mi'raj adalah perkara yang agung dalam Islam, peristiwa yang agung dalam Islam. Al-Isra' perjalanan malam Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Manakala Al-Mi'raj adalah naik ke atas. Mi'raj ni asalnya tangga, naik daripada langit pertama sehinggalah ke Sidratul Muntaha, itu dipanggil sebagai Al-Mi'raj. Isra' ini siapa yang mengkufuri, tak percaya, maka hukumnya kafir. Sebab jelas dalam Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam, bermula daripada Masjidil Haram sehingga ke Masjidil Aqsa. Bila sebut mengingkari Al-Isra', hukumnya kafir. Berbeza dengan Al-Mi'raj. Al-Mi'raj ini dalam hadis disebutkan, dan juga dalam ayat Quran juga disebutkan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, Nabi melihat malaikat Jibril rupa bentuk yang asal. Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa, sidratul muntaha di jannatul ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha. Batasan pandangan Nabi hanya terbatas kepada apa yang Allah perlihatkan kepadanya. Dia tak lebih daripada itu. Ini adalah Al-Mi'raj, tapi ayat ini tidak secara sharih, secara isyarat. Bila mengkufuri Al-Mi'raj, dia tak jatuh kafir, tetapi jatuh fasik. Sebab dia tak jelas ayat tersebut. Kemudian kita lihat bagaimana Nabi SAW naik ke satu level ketika Mi'raj ini, yang mana Nabi mendengar apa? Sarifal aqlam, gerakan suara pena. Maka Allah Ta'ala memfardukan kepada umatku 50 sembahyang. Faraja'tu bidzalika hatta marartu ala Musa. Aku berulang alik, aku pulang sehinggalah aku berjumpa melalui Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa kata, ma faradallahu ala ummatik, apa yang Allah Ta'ala fardukan kepada umat kamu. Maka Nabi kata, farada 50 salatan, Allah Ta'ala perintahkan umat aku untuk solat 50 waktu. Maka Nabi Musa beri nasihat, farji' ila rabbik fa inna ummataka la tutiqu. Faraja'tu fa wada'a syatraha. Nabi Musa kata, umat kamu tak mampu, kamu pulang balik bertemu dengan Tuhan kamu, bertemu dengan Allah Ta'ala. Umat kamu tak mampu buat ni. Maka Nabi kata, aku pun pergilah sekali lagi berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan Allah Ta'ala, sehinggalah dikurangkan separuh daripada solat. Sehingga faraja'tu faqala hiya khamsun, sehinggalah dikurangkan menjadi 5, wa hiya khamsun, dan 5 itu menyamai dengan 50 sembahyang. La yubaddalul qawlu ladai, dan tidak akan diubah ketetapan Allah, ketetapan yang ada di sisi aku. Nabi SAW diberikan kurniaan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, mendapat kemanisan dalam bermunajat kepada Allah Ta'ala,
mendengar kalam Allah Ta'ala. Dan Nabi juga sampai ke satu tahap, satu tempat yang malaikat pun tak sampai tempat tersebut. Dan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul sebelum daripada tak pernah sampai tempat Nabi SAW Mi'raj, ke Sidratul Muntaha. Sehingga Jibril Al-Amin, malaikat Jibril tawaqqaf, terhenti, sampai ke satu tahap. Jibril tak boleh nak lepas dah, sampai situ je tahap dia. Tetapi Nabi SAW terus maju ke hadapan. Dan pada ketika itu Nabi SAW mendengar suara pena malaikat yang sedang ditulis daripada Luh Mahfuz. Bila sebut tentang suara pena, suara pen, suara sedang bergerak, pen digerakkan untuk menulis. Apa maksudnya? Iaitu malaikat menulis ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan kepada hamba-hambanya, qada dan qadarnya. Malaikat salin daripada Luh Mahfuz apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka kita beriman di atas zahirnya, iaitu Nabi naik ke atas sampailah mendengar suara pena bergerak. Itu kita beriman. Tetapi kalau ditanyakan bagaimana rupanya, bentuknya, jenisnya, kemudian bagaimana pena tersebut, jenis macam mana, suara tu macam mana dengar, itu bukan luar daripada kemampuan kita. Hanya berserah bagaimana caranya, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam pengetahuan Allah. Zahir daripada akhbar, perkhabaran yang diberitahu kepada kita hadis ini, iaitu Luh Mahfuz telah diselesaikan penulisannya. Wajafful qalam, pen pun dah dikeringkan. Mana sebagai simbolik apa? Iaitu semua ketentuan manusia, ketentuan kita semua, ajal kita, rezeki kita, baik buruk kita, semua telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Semua berada dalam Luh Mahfuz sebelum diciptakan langit dan bumi. Yang Nabi dengar bergeraknya pena ni, malaikat tulis di mashaf malaikat, di catatan malaikat. Seperti mana kita kata malaikat salin balik lah. Di sana juga dipenuhi dengan cahaya-cahaya, dan Allah Ta'ala telah memfardukan kepada Nabi dan juga kepada umat Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala memfardukan solat, yang mana diangkat ruh-ruh mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa yunajun, mereka bermunajat kepada Sang Pencipta mereka ketika mana mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dia hubungan antara manusia dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila sebut tentang sembahyang, kefarduan sembahyang, yang mana Nabi dapat di langit, dapat daripada atas, ini menunjukkan kurniaan, kelebihan Nabi SAW dan juga manzilah, level martabat Nabi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana difardukan solat kepada Nabi pada suatu tempat yang tempat tersebut tak pernah dijejaki oleh mana-mana individu sebelum ini, tak kira malaikat ataupun Nabi. Inilah keistimewaan yang tak dapat sebenarnya kepada makhluk-makhluk sebelum ini selain daripada Nabi SAW. Hikmah mengenai dengan berlakunya kefarduan solat pada malam Mi'raj ini, iaitu lamma quddisa salawatullah alaihi zahiran wa batinan, bila mana disucikan Nabi zahir dan juga batin. Bila disucikan Nabi ni, ketika mana dibasuh hati Nabi dengan air Zam-Zam dan dipenuhi hati Nabi dengan iman dan juga hikmah. Kerana dada Nabi ni dibelah beberapa kali, bukan bypass, tapi dibelah untuk bukan jantung tersumbat. Dia macam bypass juga, tapi bukan jantung sumbat. Kerana untuk bersihkan hati Nabi dan dimasukkan iman dan juga hikmah. Dibasuh dengan air Zam-Zam.
Ini menunjukkan sebagai satu simbolik kepada kita, urusan sembahyang ini hendaklah didahului dengan bersuci. Kerana Nabi sebelum naik Isra' wal Mi'raj ini, malaikat datang bedah dada Nabi, belah untuk bersihkan hati Nabi. Sebab nak ambil pensyariatan sembahyang ni, watikah sembahyang. Begitu juga kita nak sembahyang kena bersuci dulu. Itu simboliknya, kesinambungannya. Tufradus salah fi tilkal halah, dan sekaligus menzahirkan kemuliaan Nabi pada malaikat yang berada di alam sana. Wa yusalli biman sakanahu minal anbiya, dan telah selawat kepada Nabi makhluk-makhluk yang ada di langit sana, di kalangan Nabi dan juga malaikat. Jadi kita bagi tahu Nabi SAW mendapat pensyariatan sembahyang ini adalah satu kemuliaan yang Allah berikan, kerana malaikat di atas sana mendoakan untuk Nabi, berselawat kepada Nabi, satu kemuliaan kepada Nabi SAW. Seperti itu juga ikhtisasus solat, pengkhususan solat ini diberikan direct kepada Nabi. Tidak ibadat-ibadat yang lain, kefarduan yang lain, yang mana ibadat sembahyang Nabi terima secara mubasyarah, duna wisatah, tanpa perantaraan daripada malaikat Jibril, terus ambil daripada Allah Ta'ala. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya sembahyang ini dalam kehidupan kita, dan Islam meletakkan solat satu level yang tertinggi, berbeza dengan ibadat-ibadat yang lain. Kerana itu Nabi SAW menggalakkan, memberi motivate, jaga sembahyang, kefarduan sembahyang ni tidak seperti kefarduan ibadat-ibadat yang lain. Sehingga Nabi meletakkan satu guideline, perbezaan orang Islam, orang kafir adalah sembahyang, dan diiktibar sembahyang ini dalam agama adalah seolah-olah kepala pada badan. Sembahyang ni seperti kepala, sebab dia letak atas sekali. Manakah anggota kita paling mulia? Kepala berada di atas. Manakah ibadat fardu yang termulia? Iaitu sembahyang. Sembahyang diletakkan di atas. Nabi SAW juga pernah menyatakan tentang sembahyang. Nabi kata, ju'ilat qurratu aini fis solah, dijadikan penyejuk mataku dalam solat. Kefarduan solat di sana, di langit yang tinggi, seolah memberi peringatan bahawanya sembahyang itu adalah munajat kepada Allah Ta'ala, dan menghadap orang yang sembahyang ini menghadap kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kerana bila mana seseorang itu menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka pada ketika itu Allah Ta'ala jawab, hamadani abdi, hamba aku telah memuji aku, asna alayya abdi, hamba aku telah puji aku. Inilah menunjukkan kita cakap, Allah Ta'ala jawab. Cuma kita tak dengar lah. Itu je beza dia. Dan tidak dimi'rajkan Nabi sehinggalah Nabi disucikan zahir dan batin dengan air Zam-Zam. Seperti mana kita bagi tahu tadi, malaikat bersihkan hati Nabi. Seperti itulah orang yang semayang ini, bila dia semayang, hendaklah hatinya suci daripada kesibukan dunia. Segala perkara-perkara yang kita nak selesaikan urusan dunia, kita lupakan seketika bila mana kita sedang menghadap Allah Ta'ala. Bersihkan hati kita. Wa yahrumu alaihi kulla syai'in la munajati rabbih, semuanya adalah diharamkan untuk kita, sebab kita sedang bermunajat dengan raja kepada raja-raja di dunia ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita menghadap dia, maka tak boleh makan, tak boleh minum ketika semayang. Pada kefarduan solat malam Isra' dan juga Mi'raj mengisyaratkan kepada kita juga hikmah yang kerananya disyariatkan sembahyang. Kerana mendapat Isra' wal Mi'raj ini peristiwa yang agung, kerana di dalamnya ada kefarduan sembahyang. Seolah-olah Allah Ta'ala berkata kepada hamba-Nya yang beriman, apabila Mi'rajnya Rasul kamu, seolah-olah Allah Ta'ala kata,
apabila Rasul kamu Mi'raj, naik ke atas dengan jasadnya, dengan ruhnya, sebagai satu mukjizat ni, maka hendaklah ia juga jadi bagi kamu pada setiap hari 5 waktu dimi'rajkan ruh-ruh kamu, hati kamu diangkat kepada Allah. Seolah-olah roh kita ni sedang diangkat kepada Allah, bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua adalah perhambaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, dengan sebab dia adalah kita panggil isti'abad, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, bukanlah dengan cara paksaan, bukanlah dengan cara ditekan oleh orang atasan, tidak. Hikmah mengkhususkan kefarduan solat pada malam Isra' ini juga, apabila Nabi SAW dimi'rajkan, Nabi lihat pada malam itu ta'abbudil malaikah, malaikat beribadat. Nabi bila mi'raj, Nabi nampak pelbagai jenis malaikat sedang beribadat. Di kalangan malaikat ada yang berdiri tak duduk-duduk. Warraki' afala yasjud, ada di kalangan malaikat yang rukuk tak sujud-sujud. Ada di kalangan malaikat wasajid fala yaq'ud, yang sujud tak bangun-bangun. Maka Allah Ta'ala kumpulkan semua ini untuk Nabi juga untuk umatnya dalam ibadat yang satu. Ibadat semua malaikat. Ada yang malaikat yang tugas rukuk, ada yang tugas sujud je. Tapi semua ibadat-ibadat ini diberikan kepada Nabi dan juga umatnya dalam satu rakaat sembahyang. Cuma dengan syarat-syaratnya lah, iaitu ikhlas, tamakninah dan syarat-syarat yang lain, bersuci dan sebagainya. Kemudian ikhtisasu fardhiha, dikhususkan juga kefarduan solat pada malam Isra' ini, mengisyaratkan kepada kita besarnya urusan sembahyang, kerana dikhususkan kefarduan sembahyang ini tanpa perantaraan. Bahkan Nabi berulang-alik berkali-kali. Kalau benda tak penting, tak berulang-alik berkali-kali, sebab benda ni penting. Satu watikah, satu pensyariatan yang diberikan kepada Nabi dan juga kepada umatnya. Nabi berulang-ulang kali berjumpa dengan Allah, minta kurang, sebab menunjukkan perkara ni penting. Imam As-Suhaili menyatakan, wa amma fardhu solah alaihi hunalika fa fihi tanbih ala fadliha haitsu lam tufrad illa fil hadratil qudsiyah al mutahharah. Kefarduan solat di sana, di mana di mi'raj Nabi ni, di Sidratul Muntaha, at-tanbih, padanya ada sedikit peringatan. Apa dia? Iaitu menunjukkan kelebihan solat itu sendiri. Kerana solat ini tidak difardukan melainkan pada al-hadrah al-qudsiyah al-mutahharah, pada tempat yang suci, Sidratul Muntaha, tempat yang suci. Sebab itu at-taharah, bersuci, min sya'niha, adalah urusan solat. Bersuci, seseorang tak bersuci, solat tak sah, kerana dia di antara syarat-syarat untuk menunaikan solat. Nak bermunajat kepada Tuhan mestilah bersuci, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap kita yang sedang semayang ni. Kita hadap dia, kita bercakap dengan Allah. Jadi Allah Ta'ala bila kita bercakap dengan dia, mesti dah dalam keadaan bersih, bersuci. Seperti mana kita jumpa raja-raja di kehidupan dunia ini, mesti dalam pakaian yang ada protokolnya. Tak boleh pakai seluar jin, tak boleh pakai kain pelekat, tak boleh pakai seluar biasa. Ada etika dia. Begitulah juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian at-tahiyyah, kehormatan. Abu Talib Al-Jumahi, dia kata dalam kitab At-Tahiyyat, bagi setiap kaum, dia kata ada tahiyyah, penghormatan yang tersendiri. Fatahiyyatul Arab, penghormatan orang Arab adalah assalam, beri salam. Wa tahiyyatul akasirah, penghormatan orang-orang Kisra adalah sujud. Quddamul Malik, sujud di hadapan raja.
dan juga cium tanah. Itu penghormatan yang diberikan kepada Kisra. Penghormatan untuk orang Farsi pula tarhul yad 'alal ard. Makna dia lepaskan tangan. Lepaskan tangan macam yang i'tidal tu. Lepaskan tangan di hadapan raja. Tangan tak boleh bergerak, lepaskan tangan. Berbeza pula dengan penghormatan orang Habasyah. Orang Habasyah ini tangan kanan apit tangan kiri. Pegang tangan kiri. Letak di atas dada. Seolah-olah jangan bergerak-gerak, sekejap pegang rambut, sekejap gatal sana. Tak ada, pegang tangan, letak atas dada. Itu adalah penghormatan orang Habasyah. Manakala penghormatan orang Rom pula, mereka yang memakai topi ataupun songkok kopiah buka di hadapan raja dan tundukkan kepala. Maka semua perkara-perkara ini, kalau kita lihat penghormatan ini, bukan semua tetapi kebanyakannya adalah majmu'ah fi solat, dikumpulkan dalam solat. Dalam solat kita, yang mana kita akan bertemu, berhadapan, menghadap Tuhan kepada Tuhan makhluk semua ini, iaitu Allah Ta'ala. Sebab itu penghormatan mereka ini semuanya kita buat, kebanyakannya kita buat dalam solat. I'tidal. Kemudian penghormatan orang Kisra, sujud, cium bumi, kita sujud ketika kita semayang. Kemudian kita lihat bagaimana Allah Ta'ala memberi keringanan dalam pensyariatan sembahyang ini. Kita lihat Nabi Musa menyatakan, yang kita bagi tahu tadi, is'alhu takhfif, irji' ila rabbik, pulang kepada Tuhan kamu, minta kepada dia keringanan daripada 50 waktu. Fa inna ummataka la yutiqun zalik, umat kamu tak mampu wahai Muhammad. 50 waktu memang tak mampu. Fa inni qad balautu bani Israel, wahai Muhammad, aku sendiri diuji dengan Bani Israel 2 waktu saja, sehari semalam. Wa khibratuhum, pengalaman aku bersama mereka 2 waktu. Mereka tak mampu nak buat. Jadi wahai Muhammad, minta kurang kepada Tuhan kamu. Sehinggalah Nabi Muhammad turun, berulang-alik berjumpa dengan Allah, hatta intahaitu ila Musa. Nabi kata, sehinggalah aku jumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, fa akhbartu, aku bagi tahu kepada dia, faqala irji' ila rabbik, pulang lagi, balik kembali kepada Tuhan kamu, minta kurang lagi. Sehinggalah Nabi SAW menyatakan, qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu, aku dah pergi kepada Tuhan aku sehingga aku dah malu dah. Dah 5 waktu dah aku jadi malu dah nak minta kurang. Nabi Musa suruh minta kurang lagi. Maka di sini kalau kita lihat 5 waktu yang Allah Ta'ala berikan kita semayang, mendapat pahala 50 waktu. Kerana man hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa yang nak buat kebaikan, satu kebaikan, dia tak buat lagi, kutibat lahu hasanatun, ditulis baginya satu kebaikan. Fa in amilaha, sekiranya dia buat kebaikan tersebut, kutibat lahu ashrun, dan ditulis untuk dia kebaikan tadi 10. Satu waktu 10, seperti 10 waktu kita semayang. 5 waktu 50, 5 waktu seperti 50 waktu kita semayang. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an. Siapa nak buat jahat, dah niat nak buat jahat, tak buat lagi, maka tak ditulis. Tak ditulis kejahatan dia. Fa in amilaha, jika dia telah buat, kutibat sayyi'atan wahidatan, ditulis satu kejahatan. Wa tuzkar ba'dur riwayat al-ukhra anna takhfif kana 10 Disebut dalam sebahagian riwayat yang lain, keringanan 50 waktu diberi potongan bukan 5, bukan 45, 40, 35, tidak, tetapi diberi 10. Kemudian difardukan ke atas aku 50 waktu. Fa aqbaltu hatta ji'tu Musa, kemudian aku pulang sehingga aku berjumpa dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa kata, ma sana'ta? Qultu furidtu alayya 50 salatan, furidat alayya 50 salatan, difardukan 50 waktu kepada aku.
Maka Nabi Musa kata, ana a'lamu bin nas mink, aku ni orang lebih experience lah, berpengalaman berbanding kamu. Alajtu baina bani Israel, aku dah bermuamalat dan merawat Bani Israel asyaddal mu'alajah, pelbagai jenis rawatan aku dah buat untuk umat aku nak jaga solat 2 waktu. Wa inna ummataka la tutiq, umat kamu lagi tak mampu wahai Muhammad, kerana umat aku lagi kuat daripada umat kamu, lagi gagah berbanding umat kamu wahai Muhammad. Kemudian dikurangkan 10 sehinggalah jadi 5 waktu. Riwayat-riwayat yang lain ada yang menyebutkan pengurangan tersebut bukan 5, bukan 10, tetapi dikurangkan separuh, terus potong 25. Ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Dalam Fathul Bari, Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan, wa ma jaa fi ba'dhi riwayat, apa yang datang pada sebahagian riwayat, apa dia, anna takhfif kana khamsan, ada yang kata keringanan yang Allah berikan kepada Nabi 5, dipotong 5 waktu, sehingga jadi 5. Fahadhihi ziyadah mu'tamadah, ini adalah satu kita panggil riwayat yang dipegang. Yata'ayyan hamlu baqi riwayat 'alaiha, dan kita mahmulkan, letakkan riwayat-riwayat yang lain di atasnya. Jadi dikurangkan 5. Nabi SAW raja'a rabbuhu 9 marat, Nabi berulang-alik 9 kali berjumpa Allah. Jadi 9 kali 9 kali 5 45, jadi 45 waktu telah dibuang, tinggal 5. Mereka telah mengiktibar, mengambil kira riwayat yang disebutkan takhfif, keringanan tersebut 10 bi annaha min awhamir rawi, itu adalah kewahaman. Waham ini bermaksud keraguan daripada perawi, periwayat hadis. Wa tukhalif ba'd ar-riwayat ar-riwayatil masyhurah, sebahagian riwayat telah menyanggahi riwayat-riwayat yang masyhur, yang mana riwayat yang masyhur menyebutkan Nabi SAW raja'a fi sya'nil khams, Nabi berulang-alik sehinggalah dipotong 5 sampai jadi 5 waktu. Okey. Kemudian kita lihat lagi, Nabi Musa pernah menyatakan, inni wallahi qad jarrabtu an-nas qablak, sesungguhnya aku wahai Muhammad, demi Allah aku ni lebih berpengalaman sebelum daripada kamu. Sebab bila sebut tentang pengalaman ni, pengalaman adalah satu masa, satu kehidupan. Seseorang yang kerja kerajaan yang pencen, maka pengalaman dia amat dihargai, pengalaman dia amat diguna pakai, dan pengalaman dia amat berharga. Sebab itu adalah pengalaman satu kehidupan. Sebab itu kita dalam satu bidang, orang lain satu bidang yang lain, orang lain satu bidang yang lain, maka setiap manusia perlu respect setiap manusia yang bidang yang berlainan, kerana kita tak mencakupi semua bidang. Dan itulah bidang dia, dan itulah pengalaman di atas bidang dia. Seperti Nabi Musa alaihissalam, dia berpengalaman bersama dengan kaum dia, dan bila dia berpengalaman bersama kaum dia tahu kaum dia lebih kuat daripada bangsa umat Nabi Muhammad. Jadi umat dia memang degil, memang tak mampu nak jaga sembahyang 2 rakaat pagi petang. Sebab itu dia menasihati Nabi SAW, umat kamu tak mampu wahai Muhammad. Seolah-olah Nabi SAW tafarrasa min kauni takhfif waqa'a khamsan, Nabi dikurangkan 5 waktu. Lau sa'ala takhfif ba'd ansaras khamsan, Nabi malu kalau Nabi nak minta kurang lagi, maka dipotong lagi 5, maka tak ada semayang lah kita. Lakana sa'ilan fi rafi'iha lidzalika istahja, kerana itu Nabi malulah nak minta kurang.
Ini menunjukkan ulang alik Nabi berjumpa dengan Allah, meminta keringanan beberapa kali, 9 kali. Annahu alima annal amra fi kulli marratin lam yakun ala sabilil ilzam. Ini menunjukkan perintah Allah pada setiap kali itu bukan ala sabilil ilzam, bukan wajib lagi. Sebab tak buat lagi, itu perintah baru. Bi khilafil marrah al-akhirah, berbeza dengan kali yang terakhir, maka padanya mengisyaratkan dalam hadis liqaulihi ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala, iaitu ma yubaddalul qawlu ladayya, iaitu tidak akan diubah lagi ketetapan di sisi aku. Maksudnya 5 waktu ma yubaddalul qawlu ladayya, dah memang tetap. Sebahagian ulama mereka mengambil dalil daripada hadis ini, iaitu istihbab al-ikthar min su'alillahi ta'ala, iaitu dituntut untuk memperbanyakkan minta kepada Allah, dan juga taksir syafa'ah indahu, iaitu memperbanyakkan syafaat di sisi Allah Ta'ala, lima waqa'a minhu sallallahu alaihi wasallam, bagi apa yang berlaku daripada Nabi. Kita minta syafaat Nabi fi ijabatihi musyawwarah Musa alaihi salatu wasalam fi soal takhfif. Apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas saranan Nabi Musa, supaya diringankan perintah sembahyang tersebut. Maka ulama mengambil dalil berdasarkan peristiwa ini, iaitu ala fadilatil istihya, iaitu menunjukkan malu ini satu perkara yang penting. Sebagai orang minta-minta tak rasa malu, minta 10 kali tak rasa malu. Jadi nak bagi tahu, inilah fadilatul istihya, kelebihan malu. Wa bazlun nasihah, dan juga kelebihan nasihat, memberi nasihat kepada orang yang berhajat kepada nasihat, walaupun dia tak minta, wa illam yastashir an-nasih fi dhalik, walaupun dia tak tentukan kepada spesifik kita, tapi kalau kita ada pengalaman, ada pendapat yang bernas baik, kita beri nasihat walaupun orang tak minta dengan kita berikan. Itu sifat yang terpuji. Seperti mana ulama mengambil dalil juga dengan hadis ini, iaitu ala adami fardiyati ma zada ala as-salawatil khams kal witr. Ulama mengatakan sembahyang fardu 5 waktu je, tak ada 6. Seperti ulama Hanafi kata sembahyang witir tu wajib. Bagi dia wajib lah, wajib tu lain daripada fardu bagi dia. Kemudian ulama juga mengambil dalil, iaitu dengan keringanan fi kulli marrah ala jawazin nasakh qabla al-fi'l. Di sisi pada pensyariatan, di sisi usul, iaitu boleh memansuhkan sesuatu hukum sebelum buat. Contohnya asal 50 waktu tak buat lagi, tapi dah dimansuhkan. 45 waktu tak buat lagi, tapi dah telah dimansuhkan. Hukumnya harus boleh. Kita lihat mengenai dengan sembahyang ini, banyak kelebihan dia. Kita lihat seperti mana Nabi SAW menerangkan tentang kelebihan semayang, pahala semayang. Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Kamu beritahu kepada aku, kalaulah ada satu sungai di depan pintu, depan pintu rumah kamu, dia mandi setiap hari 5 kali dia mandi. Hal yabqa min daranihi syai'un, ada tak kekotoran padanya sesuatu? Ada kekotoran tak? Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Maka sahabat jawab, tak ada kekotoran, sikit pun tak ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fadzalika mathalus salawatil khams, seperti itulah perumpamaan semayang 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa dengan sebab solat 5 waktu. Hadis muttafaqun alaih. Daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Jabir kata Nabi SAW bersabda, masalus salawatil khams kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Perumpamaan solat 5 waktu seumpama perumpamaan sungai yang mengalir, yang banyak, dia di pintu salah seorang di kalangan kamu, dan dia mandi 5 kali, setiap hari 5 kali, maka badan akan jadi bersih.
Riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang lelaki asaba min imra'atin qublatan. Seorang lelaki telah cium seorang perempuan. Perempuan bukan isteri dia, cium seorang perempuan, perempuan ajnabiyah. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah, maka dia jumpa Nabi, dia bagi tahu aku dah cium seorang perempuan. Kemudian Allah Taala turun ayat wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibunas sayyi'at. Kamu dirikanlah solat di siang hari dan sebahagian malam, kerana kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Maka seorang lelaki telah berkata, Ali hadza, adakah untuk aku ayat ini, untuk aku hukum ini spesifik hanya kepada aku? Maka Nabi kata tidak. Nabi kata li jami'i ummati kullihim, untuk umat aku semuanya. Sebab cium, pegang perempuan, itu semua adalah dosa kecil. Walaupun dia berdosa, tapi dosa kecil. Berzina dosa besar. Jadi nak hapuskan dosa-dosa kecil ini dengan cara kita buat kebaikan ataupun melaksanakan ibadat solat. Daripada Uthman radhiyallahu taala Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imra'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam tu'ta kabiratan wa dhalika ad-dahr kullah. Uthman bin Affan kata, aku dengar Nabi SAW menyatakan, seorang lelaki yang mana hadir menunaikan solat fardu dan dia wuduk dengan cara yang terbaik, memperbaiki wuduknya, sempurna wuduknya, khusyuk solatnya, kemudian rukuknya, maka menjadi kafarah bagi dosa-dosanya, selagi mana dia tak buat dosa-dosa besar. Kemudian kalau kita lihat ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut solat ini beriringan, mengiringi dengan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar. Solat itu menegah perkara yang fahsya, perkara yang mungkar. Wala zikrullahi akbar, ingatlah Allah Ta'ala, ingat kepada Allah itu adalah lebih besar. Wala zikrullahi akbar, solat kemudian ingat kepada Allah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bersih jiwanya dan dia sebut nama Tuhannya dan maka dia semayang. Nampak? Sebut nama Allah, ingat Allah, semayang. Itu perkara yang beriringan. Wa aqimis solata li dzikri, tunaikan solat untuk ingat kepada aku, Allah Ta'ala kata. Cuma kadang-kadang sembahyang ini diiringi pula ibadat solat dengan zakat. Wa aqimus solata wa atuz zakah, tunaikan solat, tunaikan zakat. Kadang-kadang diiringi solat ini dalam Quran dengan sabar. Wasta'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan dengan sabar dan juga dengan solat. Wa turun bin nusuk, kadang-kadang dengan cara ibadat haji ataupun ibadat haji. Fasalli li rabbika wanhar, iaitu sembahyanglah hari raya, kemudian wanhar, sembelih korban. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini semua sesungguhnya sembahyang aku, nusuk ibadat haji aku, kehidupan aku, mati aku, semua untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ahyanan, terkadang dimulai dengan solat itu amalan-amalan kebaikan dan disudahi dengan solat. Contohnya disebutkan dalam suratul Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun.
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Allah Ta'ala sebut satu-satu perbuatan-perbuatan baik, khusyuk dalam solat. Kemudian orang yang tinggalkan perkara lara, orang jaga kemaluan dia, orang bayar zakat. Last sekali Allah Ta'ala sebut walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Last sekali Allah Ta'ala tutup dengan orang yang menjaga solat dia. Allah Ta'ala kata apa? Ulaika humul warithuna alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu adalah orang yang mewarisi apa? Syurga Firdaus. Mereka kekal dalam syurga Firdaus. Dan Islam mengambil barat tentang semayang ini, terlampau mengambil barat, sehingga jaga solat ini Islam titik beratkan ketika hadar dan juga safar, ketika bermusafir, tak bermusafir, ketika aman, ketika tak aman, ketika perang, semua wajib semayang. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kamu jagalah ke atas sembahyang dan juga sembahyang wusta. Ada kata sembahyang subuh, ada kata sembahyang asar. Wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Sekiranya kamu takut, maka kamu boleh sembahyang berjalan pun boleh dalam perang, ataupun kamu takut, kamu boleh sembahyang dalam keadaan menunggang kenderaan. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Apabila kamu dah aman, maka kamu ingat kepada Allah seperti mana Allah Ta'ala ajar kepada kamu. Malam takunu ta'lamun, apa yang dahulunya kamu tidak ketahui. Itu antara kelebihan sikit mengenai dengan semayang lah. Dan kita tak sempat masuk mengenai dengan orang yang meninggalkan semayang ada ancaman yang besar. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu-minggu yang mendatang. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan kepada tuan-tuan. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada apa-apa, cukup sekadar dulu. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.